Daurah. Daurah tu maksudnya berasal dari perkataan daur. Daur itu adalah bulatan. Ini nama daur. Bila kita mula dekat sini, kita berusaha berjalan sampai ke sini. Maksudnya tamat. Itu maksudnya daurah. Daurah adalah pembacaan kitab oleh seseorang, ustaz ataupun guru, ustazah sekalipun, dan berusaha mengkhatamkan kitab itu. Walaupun kitab itu tebal ataupun kecil, tapi berusaha untuk ditamatkan. Seperti mana daur. Daur ni bulatan. Akhirnya daurah. Itu namanya daurah. Jadi nanti bila kita dengar orang sebut, jarang kita dengar orang sebut, mungkin kaki tangan pegawai keselamatan lah, tuan-tuan perempuan, jarang dengar daurah. Yang selalu dengar kursus, seminar, bengkel, tapi daurah tu jarang. Sama juga dengan bengkel, kursus, mungkin cara pengendalian mungkin berbeza di dewan, di bankuet dan sebagainya, dewan kuliah. Tapi apa pun sama sahaja. Jadi bila disebut daurah tadi, satu kitab besar ataupun kecil berusaha untuk dikhatamkan. Bagaimana cara khatam? Mungkin baca kulit ke kulit, mungkin baca tajuk-tajuk yang tertentu. Jadi dapat gambaran kita sekarang yang dikatakan daurah tu apa? Satu majlis ilmu yang berusaha untuk mengkhatamkan kitab, seperti mana daur tadi tu bermula daripada satu titik terus sampai ke situ semula. Baik. Kita berada di bulan Syaban. Ada 3 bulan yang sangat besar nilai di sisi Allah. Rajab, Syaban, Ramadan. Bulan Rajab itu kata ulama bulan bercucuk tanam. Bulan Syaban bulan menyirami tanaman. Bulan Ramadan bulan memetik hasil mahsul tanaman tadi. Bulan Rajab bulan bercucuk tanam. Kalau kita nak tanam, mesti kita bersihkan dulu batas ataupun tanah tu, kebun tu. Jangan ada batu, kayu, kaca, sampah sarap, rumput lalang. Sebab kalau kita tak bersihkan, nak tanam nanti, takut tak menjadi. Bersihkan dahulu. Ini isyarat bersihkan hati kita di bulan Rajab. Memang setiap hari kita kena bersihkan, tapi specifically di bulan Rajab. Bersihkan diri daripada dosa, kesalahan, zulumat, ghafalat, dari segi kelalaian. Macam mana cara membersihkannya? 2. Satu, taubat. Yang kedua, istighfar. Di bulan Rajab ni, taubat mesti mencukupi 3 rukun, 3 syarat. 1, menyesal atas dosa yang dilakukan. 2, tinggalkan dosa itu. 3, azam jangan buat lagi. Kalau 3 rukun ini, syarat ini dipenuhi, walaupun selepas itu buat lagi, dimaafkan Allah. Tapi syarat 1, menyesal betul-betul. 2, tinggal betul-betul. 3, azam jangan buat lagi. Kalau terbuat lagi setelah dibuat 3 ini, dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau tak benar dalam 3 ni, itu taubat sekadar gitu je, tak diterima Allah. Tapi kalau dia bersungguh dah 3 ni dia buat, tapi terbuat lagi, mungkin iman tak kuat, mungkin environment tak ke arah keislaman sangat, mungkin duduk seorang-seorang, syaitan lebih kuat, mungkin gitu tetapi pastikan 3 itu dipenuhi. Kalau ada kaitan dengan kefarduan, qada, solat yang ditinggalkan, qada, puasa yang ditinggalkan, qada. Kalau melibatkan orang lain, tambah 1 lagi, 5, kembalikan barang orang itu. Kalau hutang, bayar hutang dia semampu yang mungkin. Baik. Kalau istighfar di bulan Rajab, itu kita dah buat 70 kali diangkat tangan begini. Pagi 70, petang 70. Istighfarnya Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Ini selesai. Sudah kita buat di bulan
Rajab. Kalau nak teruskan di bulan Syaban pun tak mengapa juga. Selesai bulan Rajab. Bulan Syaban, tanaman tadi jangan dibiarkan. Letak baja, sirami dengan air. Air itu sifatnya sejuk. Amalan yang sifatnya sejuk, salawat. Sebab itu kalau marah-marah, banyak salawat. Kalau lupa-lupa, banyak salawat. Kalau banyak buat silap, salawat. Salawat itu sifatnya sejuk. Nanti saya akan kongsikan satu salawat untuk tuan-tuan amal. Setiap hari jangan lupa salawat ini. Tuan-tuan ikut saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaum al-qiyamah. Kalau ada whiteboard, saya boleh tulis nanti lepas rehat. Allahumma ya Allah, salli ala Sayyidina Muhammad. Bersalawatlah ke atas Nabi Muhammad. Maksud, rahmatilah ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzilhu, tempatkanlah baginda al-maq'ad al-muqarrab, kedudukan yang paling hampir, indaka, di sisimu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hadis riwayat al-Imam At-Tabrani. Nabi menyebutkan man qala, siapa yang membaca Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarraba indaka yaumal qiyamah, wajibat lahu syafa'ah, wajiblah baginya syafaat. Tuan-tuan yang baru tahu ataupun puan-puan yang baru tahu, jadikan salawat ini amalan harian. Jadikan. Paling kurang sekali sehari, itu paling kurang. Paling bagus 100 kali. Lebih bagus, lebih banyak. Kita 100 kali ini, Nabi tak katalah 100 kali, tapi untuk kita istiqamah. Sebab banyak lagi salawat-salawat lain yang kita nak amalkan. Boleh nak? Nanti saya akan tuliskan. Kalau ada whiteboard. Kalau tak ada, ada dalam buku ini. Kak Ajah ada, saya tak tahu Zahir ada tak bawa buku kecil ke? Amalan orang salih ada tak Zahir? Tak ada. Kalau tak ada, dalam buku ni. Kak Ajah ada bawa tak? Kalau ada, saya nak tunjukkan. Tak payah tulis. Tak bawa juga. Baik. Kalau tak ada, tapi ada dalam buku ni, buku terbaru saya lah. Kalau yang ni tak ada, Abang Haji. Dalam buku ni ada. Salawat Syafa'ah namanya. Siapa yang ada buku ni, cuba buka dulu. Muka surat 184. Salawat ini ada dalam ni 184. Boleh buka nanti. Kemudian baik. Jadi kalau bulan Rajab banyak istighfar, bulan Syaban banyak bersalawat. Walaupun setiap hari kita bersalawat, tapi lebihkan banyak bulan ini. Tambah sebahagian ulama kata ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu turun pada bulan Syaban. Sudah? Bulan Ramadan, tanaman tadi yang dah ditanam di bulan Rajab, disirami di bulan Syaban, tumbuh elok. Petik saja buah yang ada di pokok tu, kalau dia buah. Sayur sawi tu yang dah siap ni, membesar, cabut saja. Senang kan? Cabut, bukan payah sangat. Petik buah bukan payah sangat. Amalan yang sangat mudah untuk dapat pahala dan ganjaran, semudah memetik buah di pokok ataupun mencabut di batas ataupun di kebun, kerana membaca Al-Quran. Fadilat baca Quran tu kita akan baca. Dalam ni memang semua buku ni, semua fadilat baca Quran, baca surah dan ayat Al-Quran kita akan bincangkan insyaAllah. Ya? Baik. Kelebihan 3 bulan ini, Rajab, Syaban, Ramadan. Setiap harinya ada kelebihan. Tetapi untuk bulan Rajab, dia tertumpu 10 yang awal. 1 sampai 10. Untuk bulan Syaban, 10 pertengahan. 11 sampai 20. Untuk Ramadan, 10 yang akhir. 21 sampai 30, 29. Baik, kembali pada Rajab. Rajab, fadilatnya banyak,
terkumpul pada 1 hingga 10. Bukankah di awal Rajab itu doa mustajab? Tuan-tuan, jangan lupa. Ada 5 malam, kata Imam Syafi'i, qad balaghana, telah sampai pada kami, anna, sesungguhnya, doa yustajabu, diijabahkan Allah, dimakbulkan Allah, fi 5 layalin, pada 5 malam. Tolong ingat, nah. 1, awal bulan Rajab. Tolong ingat. Kalau perlu catat. Kalau perlu catat. Sebab kita orang Melayu ni tak kuat ingatan. Yang kuat ingatannya apa? Recorder dengan handphone. On je recorder, on je handphone. Setiap patah perkataan, batuk saya pun direkam. Yang namanya recorder dengan handphone. Yang lebih kuat lagi apa? Ni makhluk ni. Ni makhluk ni. Semua saya ni diambil. Apa yang saya tengok jeling pun ditangkap. Nama makhluk ni. Masya Allah. Jadi kita tak macam mereka. So, kita tulis dan tak pun rakam dan sebagainya. 1, awal Rajab. Supaya tuan-tuan jangan lepas peluang. Setiap tahun ada ni. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Malam ni nisfu Sya'ban. Banyakkan doa, tuan-tuan. Puan-puan banyakkan doa malam ni. Tapi malam saja. Daripada maghrib sampai ke subuh. Mana-manalah. Banyakkan doa. Nanti saya akan bagi tahu macam mana nak doanya tu. Kita doa-doa tak makbul pun, adalah syarat-syaratnya tu. Baik. Yang ketiga, malam hari raya Aidil Fitri. Yang keempat, malam hari raya Aidil Adha. Dan yang kelima, alhamdulillah, syukur. Kita umat Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, banyak Allah bagi kelebihan. Malam Jumaat. Alhamdulillah. Kalau 1 Rajab kan dah lepas, tunggu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Tuan. Saya tak perlu tulis kot. Tadi pun dah salawat dah ada ya. Baik. 1 tadi malam 1 Rajab. Malam 1 Rajab maksudnya esok 1 Rajab malam ni. Maksudnya hari ini esok 1 Rajab malam tu lah. Tu maksudnya malam. Jangan ditunggu 1 Rajab harinya kita pun berdoa malam tu. Itu 2 Rajab tadi. Boleh ya? Malam nisfu Sya'ban, macam malam ni lah. Hari ni kan hari Khamis, esok kan nisfu Sya'ban. Malam ni namanya malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam hari raya Aidil Adha ataupun Fitri. Yang keempat malam hari raya Aidil Adha. Dan satu lagi malam Jumaat. Malam Jumaat maksudnya hari Khamis malam Jumaat. Alhamdulillah. Tuan-tuan jangan give up dalam kehidupan. Kenapa? Sebab setiap minggu ada satu khusus. InsyaAllah dimakbulkan doa. Even sebenarnya setiap malam. Tapi 1/3 malam yang akhir. Doa. Baik. Nak berdoa, terima kasih Tuan. Nak berdoa, 1, mudah-mudahan dimakbul Allah ya. Puji Allah dulu. Itu yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. 1. Yang kedua, salawat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ketiga, kita iktiraf dosa kita. Allahumma ghafirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau seorang, kalau 2 orang, Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Jangan baca saghira. Kalau lebih, Allahumma ghafir lana dhunubana wa tu panjang. Jangan baca waliwalidaina, jangan. Waliwalidina, jangan. Itu kena panjang. Jangan waliwalidayya, jangan. Kalau jadi walid itu ayah ataupun ibu. Kalau walad itu jadi anak. Kan kita minta untuk mak ayah. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Kena betul caranya. Barulah yang keempat, mintalah doa. Kalau perlu bahasa Melayu, lebih touching. Tadi saya solat subuh dan hari ini imam lambat datang. Adalah seorang haji itu pergi ke depan dan menjadi imam.
Ketika berdoa, beliau, saya suka sangat doa beliau tadi. Dia baca seperti yang saya sebut sekarang ni. Kemudian dia banyak memuji Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Wadud, Ya Ghafar, Masya Allah. Dan dia selitkan doa tu bahasa Melayu. Lain lah. Bila bahasa Melayu tu dia lain. Saya tengok jamaah, biasa kami bahasa Arab, amin tu slow sikit. Tapi masuk yang Melayu tadi, Ya Allah, ampunkan dosa. Oh, saya tengok bergemuruh juga surau dibuatnya. Amin. Maksudnya, bila orang faham, dia lebih touchy. Kalau tak, Rabbi ighfir li dhunubi. Hang minta apa? Tak tahu. Imam minta kita amin je lah. Sebab bukan bahasa kita. Tak apa Tuan Haji, selitkan bahasa. Even sangat bagus kalau kita minta dengan bahasa Melayu. Contoh, Ya Allah, selamatkanlah suamiku daripada COVID-19. Macam mana nak cakap Arab tu? Allahumma ya Allah salim zawji min COVID-19. Minta apa? Minta untuk hang lah. Tapi dia bahasa Arab kan tak touching sangat. Gitu. Tapi kalau yang paling afdal bahasa Arab kalau kita faham. Kalau tak boleh. Barulah tutup dengan salawat. Gitu. Tapi untuk bahasa Melayu tadi, dalam solat jangan minta. Pakai bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Arab, boleh. Tapi kalau bahasa Melayu, sujud yang akhir tu, pakai dalam hati. Jangan dilafaz tengah sujud. Ya Allah, sah. Sebab dia guna bahasa Arab lagi. Ambo minta, bungkuh tu pun. Kerana dia baca bahasa Melayu. Baik. Kalau Ramadan, kalau Rajab tadi kan ada doa makbul satu Rajab. Ni kita malam ni. Malam ni pesan semua orang. Sempatkan masa meminta. Antara waktu maghrib sampai subuh. Antara, bukan daripada maghrib sampai subuh, tak buat kerja lain kita minta duduk tang tu. Antara. Selang masa minta. Dahulukan dengan yang corak tadi. Doa yang tidak dimulakan dengan salawat, tidak ditutup dengan salawat, tergantung-gantung. Sebab tu baca salawat Last. Kan pertengahan tadi ada nisfu Sya'ban. Last. Ada apa? Yang di akhir Ramadan tu. 10 yang akhir ada Lailatul Qadar. Sebab itu, ketua pada seluruh bulan Ramadan. Ketua pada seluruh tempat di muka bumi. Makkatal Mukarramah. Ketua pada seluruh valley dalam dunia ni. Kita ada valley Kelang di Malaysia. Tapi valley ini apa? Di lembah-lembah ini. Dikatakan Baitul Laham. Dikatakan. Ketua pada seluruh masjid. Al-Masjidil Haram. Ketua pada seluruh kitab Al-Quran. Ketua pada seluruh tongkat Nabi Musa. Ini bukan saya sebut ni, ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq. Ketua pada seluruh Nabi dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua pada seluruh malam Lailatul Qadar yang saya sebut tadi itu. Ketua pada seluruh hari Jumaat. Baik. Jadi ada Lailatul Qadar. Carilah. Bila carinya itu? 1 bulan Ramadan, 2 10 yang akhir, 3 ganjil pada malam 10 yang akhir. Bila? Kita tak tahu. Itu rahsia Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka kitab dan kita baca semampu kita baca, semampu. Sampai pukul 4.30 banyak mana kita baca. Kalau dapat khatam Ustaz, kita khatam. Kalau tidak, paling kurang sebahagian besar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sahaja kita lihat bahagian A, fadilat membaca Al-Quran. Untuk itu kita baca muqaddimah dulu, muqaddimah pengarang VII, supaya kita tahu apa hasrat pengarang tu menulis kitab ini. Siapa pengarangnya? Kita baca muqaddimah pengarang.
Siapa pengarangnya? Kalau tak tahu saya balik. Nanti Ustaz Ahmad baca qala al-musannifu hafizahullah. Jangan dia baca qala al-musannifu rahimahullah. Berkatalah pengarang, mudah-mudahan Allah merahmati rohnya. Tok Syekh hidup ke depan ni. Waktu saya mengajar di UAE dulu, anak murid saya baca kitab saya karang lah. Qala al-muallif rahimahullah. Semangat dia. Saya kata, hang ulang balik. Ulang balik. Berkatalah pengarang kitab, mudah-mudahan Allah merahmati rohnya. Dia tak tahu Tok Syekh duduk depan ni. Dia kata ulang balik. Oh, dia tukar. Qala al-musannifu hafizahullah. Kenapa? Kalau yang dah meninggal dunia, rahimahullah. Allah merahmati rohnya. Kalau masih hidup, hafizahullah. Semoga Allah menjaganya. Gitu ya. Jangan silap Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad silap, anak balik tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Naam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Buku kecil ini mengumpulkan 133 hadis yang berkaitan dengan fadilat membaca Al-Quran dan fadilat surah-surah serta ayat-ayat tertentu yang terdapat di dalam Al-Quran, dengan harapan semoga penulis dan pembaca buku ini akan lebih bersemangat membaca Al-Quran dan istiqamah membacanya sehingga ke akhir hayat. Allahumma amin. Tuan-tuan sebut amin. Itu maksudnya, ya Allah perkenankanlah. Itulah hasrat saya kumpul ni. Kita manusia ni kan, kalau ada ganjaran baru semangat. Sebenarnya tak payah ganjaran pun kita buat itu kerana tuntutan Al-Quran hadis. Tapi bila ada ganjaran, lebih kita semangat lagi. Itu. Macam contohlah, siapa datang ke surau Khalid Ibn Walid ini, maka pihak surau akan bagi RM10 seorang setiap kali hadir. Saya ingat orang akan solat sampai ke tandas. Kenapa setiap kali hadir RM10? Kalau 5 waktu berapa dah? RM50 untuk satu hari. Kalau dia datang sebulan, apa dah cukup? Tapi tak ada ganjaran begitu kan? Itu yang jadi tak berapa nak bersemangat. Gitu ya. Bila ada semangat, kita lebih lagi berbuat amal. Itu tujuan saya, untuk saya sebenarnya dulu dan kita semua. Baik, membaca Quran sehingga akhir hayat. Dengan membaca Al-Quran, hati menjadi tenang, fikiran menjadi ringan, dan dada menjadi lapang. Walaupun kita tak faham apa yang kita baca tu, kita jadi tenang. Satu. Yang kedua, dapat pahala. Dapat pahala. Pahalanya tu nanti kita akan baca satu-satu. Itulah kenapa Imam Syafi'i baca Quran setiap hari 30 juzuk Al-Quran. Quran tu kan, mengaji Fatihah sampai suratul Nas, khatam 30 juzuk sehari. Membaca, padahal beliau sendiri adalah orang yang hafaz Quran. Apa sebabnya itu? Semangat. Gitu, Masya Allah. Baik. Al-Quran bukan sahaja kitab Al-Hidayah, iaitu petunjuk. Jika difahami dan diamalkan ajarannya, bahkan ia adalah penyembuh atau syifa untuk penyakit zahir dan batin. Juga pembuka jalan dalam menghadapi masalah dan ujian kehidupan. Baik, jangan kita lupa. Al-Quran, first kena ingat kitab petunjuk. Petunjuk ke jalan kebenaran. Petunjuk untuk siapa sahaja. Daripada orang bawahan sampai orang yang memerintah negara. Tapi macam mana nak tahu petunjuk? Kena baca dulu. Macam mana nak tahu bila baca? Kena faham dulu. Macam mana nak tahu faham? Kena tengok tafsiran dahulu. Situlah kita kena merujuk para alim ulama. Sebab itu kata guru kita, kalau tidak ada ulama, ada Quran dan hadis sahaja, sesat kita. Sesat. Bukan sesat kerana Quran dan hadis itu, tidak. Tapi sesat sebab tidak ada orang yang qualify untuk memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Sebab Quran dan hadis itu bukan kitab biasa. Dia ada dari segi metafornya, ada dari segi direct meaningnya, ada dari segi makna yang berlapis-lapis. Itu kena faham dengan ilmu tafsir, mana yang mafhum, mana yang mantuq, mana yang mujmal, mana yang mufassal, mana yang mutlaq, mana yang muqayyad, mana yang nasikh, mana yang mansukh.
Itu bukan sebarang itu. Itu mesti orang yang mahir bahasa Arab. Kalau baca translation bahasa Melayu ke Inggeris, not exactly apa yang dimahu oleh Al-Quran. Sebab ilmu ini perlu kepada Al-Quran, difaham perlu kepada ilmu alat. Ilmu alat ni ilmu apa? Ilmu yang menolong untuk kita memahami. Masya Allah. Macam tuan-tuan yang bahagian keselamatan polis ni, kalau kami yang tak polis ini baca satu undang-undang polis, memaham begitu? Tak, semestinya betul. Tuan-tuan lah yang faham every single word, got the meaning. Ini maksud begini, ini begini. Jadi kami yang tak faham ni, tanya dengan tuan-tuan. Tuan-tuan yang boleh tafsir ini, apa maksud compound? Apa maksud denda? Saya baru tahu juga. Saya baru tahu juga apa maksud compound, apa maksud denda, apa maksud apa lagi lah. Tapi saya tak cerita sekarang. Nanti saya beritahu. Baik. Kalau orang tahu jelas tu, Masya Allah. Rupanya ada maksud. Compound tu ada maksud. Lagi tafsirannya ya. Masya Allah. Baik. Semoga Al-Quran menjadi peneman kita ketika hidup, pembela kita ketika di dalam kubur, dan pemberi syafaat ketika berada pada hari kiamat nanti. Masing-masing kita sebut amin. Tuan-tuan, every time, setiap kali kita jumpa perkataan semoga tu sebut amin ya. Itu maksudnya doa. Dalam bahasa kitab dan bahasa ilmiah ini disebut apa? Jumlah doaiyah, khabariyah, lafzan, insya'iyah, maknan. Itu maksudnya. Sebab itu bila kita sebut nama Nabi, kita sebut apa? Sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut nama sahabat, kita sebut apa? Radhiyallahu anhu. Perempuan radhiyallahu anha. Kalau ulama masih hidup, hafizahullah. Yang dah meninggal dunia, rahimahullah. Itu bukan sebarang tu. Itu doa tu sebenarnya. Saya bagi contoh. Radhiyallahu anhu. Kalau terjemah directly, dia akan jadi Allah telah meredainya. Itu terjemah directly. Tapi kalau orang yang faham bahasa Arab dan faham falsafah dan faham maknanya, itu sebenarnya jumlah doaiyah, ayat doa. Khabariyah lafzan, dari segi lafaz dia mengkhabarkan sebiji-sebiji Allah telah meredainya. Tapi insya'iyah maknan, dari segi maksud, makna, mafhum, murad, understanding, semoga Allah meredainya. Kan beza tu. Contoh beza ayatnya. Allah telah meredainya, satu ayat. Ayat yang lain, semoga Allah meredainya. Mana satu ayat doa, mana satu tidak. Yang kedua tadi, doa kan. Itu. Sebab itu kita sebut radhiyallahu anhu, walaupun artinya literally Allah telah merahmatinya. Tapi maknanya semoga Allah merahmatinya. Kankah doa tu? Doa orang hidup kepada orang yang meninggal dunia. Sama dengan sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah bersalawat ke atasnya. Salawat Allah ke atas Nabi itu rahmat. Salawat malaikat ke atas Nabi mohon keampunan daripada kekhilafan, bukan dosa, sebab Nabi tak berdosa. Salawat kita makhluk umat ni kepada Nabi, itu maksudnya mohon diangkatkan darajat ketinggian. Boleh? Sebab tu jangan lupa. Bila dengar saja nama Nabi, terus sallallahu alaihi wasallam paling pendek. Nama sahabat radhiyallahu anhu. Nama ulama yang dah meninggal dunia, rahimahullah. Orang yang baru meninggal dunia ataupun kita sebut nama tu Datuk Ismail Qamus, terus kita sebut rahimahullah, gitu ya. Yang masih hidup, kita sebut hafizahullah. Kalau ustazah, hafizahullah. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala atau semoga Allah Azza wa Jalla menerima usaha kerdil ini sebagai amalan yang diterima di sisinya. Berkat kemuliaan dan kemegahan kekasihnya yang mulia Nabi Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut amin. Tuan-tuan tolong doa. Saya juga doa untuk tuan-tuan. Wassallallahu ini doa ni. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil
alamin. Alhamdulillah. Waktu PKP yang keberapa tak ingat. Waktu itulah saya tulis buku ni. Baik, mari kita lihat bahagian A, fadilat membaca Al-Quran. Antara fadilat atau kelebihan orang yang membaca Al-Quran disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, termasuklah kita cerita bab Al-Quran dahulu. Pertama sekali, Fadhil Ustaz Ahmad. Bahagian A, Al-Quran. 1. Melaksanakan salah satu perintah Allah, iaitu membaca Al-Quran. Kalau Tuhan kita perintah kita, kita buat, seronok Tuhan kita. Jangan-jangan kita minta cuti sehari, dia baginya 2 hari. Sebab dia seronok kita buat. Kita pula seronok berkhidmat bawah Tuhan kita. Sebab dia orang yang baik. Kita banyaklah kita disukai olehnya, nanti senang. Itu Tuhan dengan kita. Kalau dengan Allah macam mana? Mestilah Allah suka sebab kita orang yang taat. Bila Allah dah suka, kita tak ada lagi. Walaupun seluruh dunia membenci kita. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah serta ikutlah, wahai Muhammad, akan apa yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran, dan dirikanlah salat dengan tekun. Tuan-tuan, kalau buku sendiri ni yang tuan-tuan punya ni kan, tolong boleh underlinekan utlu. Utlu tu boleh digariskan. Ayat Al-Quran atas tu utlu, terjemahannya bacalah. Boleh gariskan, bacalah tu digariskan. Bacalah tu digariskan. Boleh? Nak tunjuk tadi, siapa yang suruh kita baca ni? Allah. Kita belum baca. Masya Allah. Ayat yang kedua, tafadhal Ustaz. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil perlahan-lahan. Sebab ada yang baca perlahan, ada yang baca laju, ya. Baca hadar, baca tartil paling bagus. Underlinekan, bacalah. Itu maksudnya Allah suruh kita buat. Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Seterusnya, Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Oleh itu bacalah mana-mana yang mudah oleh kamu oleh itu bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya daripada Al-Quran dalam salat. Jadi underlinekan perkataan bacalah. Itu maksudnya Allah suruh kita melakukan fadhil Ahmad. Allah berfirman, terus yang seterusnya, Faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah mana-mana yang sudah kamu dapat membacanya daripada Al-Quran. Kita underline, bacalah. Tuan-tuan terpulang nak underline, faqra'u boleh, bacalah pun boleh, mana yang senang. Tengok, Allah suruh kita ni, cuba kita baca sedikit komen selepas itu Ahmad. Apabila ia perintah daripada Allah, sudah pasti ia mempunyai hikmah, fadilat atau kelebihan, keistimewaan dan kelebihan yang besar. Kerana yang memerintahkannya adalah yang maha mengetahui tentang hikmah, fadilat, kelebihan dan keistimewaan dalam apa sahaja yang diperintahkannya. Kalaulah tak ada hadis lain tentang fadilat baca Quran ni, cukup dengan berapa ayat tadi tu? Cukup dengan 5 ayat, cukup. Allah dah suruh, kita buat saja. Pasti ada hikmah, pasti ada fadilat. Kalau tak ada yang lain, cukup dengan berapa ayat tadi? Cukup dengan 5 ayat tadi. Habis. Maka selesailah daurah kita pagi ini. Dah cukup 5 tadi tu. Kalaulah tak ada hadis lain, cukup. Allah Maha mengetahui, tak perlu mentioning what you will get and what reward you will get from Allah, tak perlu. Cuma kita ni nak juga dengar lah baru kita semangat lagi. Hak tadi pun padan lah sebenarnya. Baik, seterusnya yang kedua, tanda beriman dengan Al-Quran. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, iaitu tidak mengubah dan memutarkan maksudnya. Mereka itulah orang yang beriman kepadanya. Kita ni, alhamdulillah, tuan-tuan, iman ni bukan kecil. Iman ni bukan kecil, mahal. Sebab itu kita ni bukan betul-betul. Jangan ubah iman lagi. Jangan ubah.
Iman tu dalam arti kata i'tiqad. Mahalnya i'tiqad ini, mahalnya macam mana? Kalau orang itu dimasukkan ke dalam api neraka sekalipun tak kekal dalam neraka. Itu bahasanya tu. Tidak kekal dalam neraka. Disebabkan iman. Kita ni ada iman ni. Tapi na'udzubillah lah. Sebab syurga itu tempat yang bersih. Dosa itu najis. Di dunia ni najis, kena basuh dengan air. Di akhirat nanti dibasuh dengan api. Sebab itu nak masuk syurga yang bersih ini, akan dibasuh dulu dengan api. Sebab itu orang yang buat dosa, orang apa saja dosa lah, kecil besar, diselam dulu dalam neraka tu. Tapi oleh kerana dia ada iman, dalam hati iman, finally dia akan masuk syurga juga. Finally, ni pasti ni, pasti. Finally dia akan masuk dalam syurga. Cuma berbeza lah. Maaf ya, kita ambil satu analogi. Tol. Kan ada 3 cara tu. Yang paling kiri, manually. Berapa? Tak payah sebut berapa, dia dah tulis kat situ. RM1 2 kupang. Kita pun RM1 2 kupang. Kita pun RM1 5 kupang. 30% keep the change. 30% ni pun berani. Kalau RM1 20%, duit RM10. Berani tak keep the change? Kan ke demam seminggu. Baik, lambat sikit, tapi keluar tak keretanya tu? Keluar. Tak kira keluar, tak kira kereta tu mahal ke, murah ke, yang selalu batuk-batuk ke, kereta lama, kan? A little bit faster, touch and go. Touch, jangan tak go, touch go. Kawan saya touch tak go, dah kena horn kat belakang. Tapi bukan senang. Kenapa? Kena ada kad itu. Kadnya pula kena ada duit cukup. Duitnya pula, kad dan duit kena pandai guna. Bila ada kad itu jangan simpan sini je lalu tak jadi. Ambil kad, touch, go lah, apa lagi? Namanya touch and go. Walaupun ada kad ini, walaupun a little bit faster, tapi macam mana nak guna tu, kena pandai caranya. Ini laju sikit, tapi kalau nak paling laju, ambil yang paling kanan. Apa dia? Smart tag ataupun Rapid sekarang ni. Kan, relax je, lalu. Tapi nak lalu tu, 1, mesti ada rumah dia. 2, rumah tu mesti ada kad. 3, kad itu mesti ada duit. 4, duit tu mesti cukup. 5, bateri mesti ada. 6, jangan bateri weak. 7, mesti pandai angkat. 8, angkat pula jangan terbalik. Kan angkat tak keluar. Akhirnya adik dalam tu kata, bang, baru tukar baru jadi. Macam ada pengalaman. Memang sungguh. Kena kat saya. Angkat tak jadi. Kita dah risau orang kan. Rupanya yang ni tukar. Balik. Tu dia. Maksudnya, nak masuk syurga tanpa hisap, lebih kurang macam tadi lah. Tapi mesti kena prepare dengan amalan dan sebagainya. Tapi semua kereta tadi mesti lepas tol. Itulah gambaran iman. Iman itu kalau ada, walaupun masuk neraka, finally Allah akan muliakan orang yang ada iman itu. Akhirnya masuk syurga. Mahal tak iman tu? Mahal. Walaupun mungkin dia orang paling miskin dalam dunia, yang paling banyak diuji Allah dalam dunia, masuk syurga. Tapi kalau orang tak ada iman, walaupun dia paling kaya dan ternama di dunia, tak ada iman, masuk neraka, kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Tuan-tuan, pelihara iman. Tapi pelihara iman tu jangan ada iman je. Gilapkan dia, jagakan dia. Dengan amal. Kita dah bagus dah. Kita ni dah orang yang beriman, alhamdulillah dah. Jadi orang Islam ni pun dah satu nikmat yang besar, ya. Tapi gilapkan apa? Baca Quran ni, datang majlis ilmu dan sebagainya. Baik. Itu tanda orang yang beriman, dia baca Quran. Yang ketiga, perniagaan dengan Allah yang tidak rugi. 4, mendapat pahala yang sempurna daripada Allah. 5, mendapat pertambahan kurniaan daripada Allah. Sebab dalam ayat menyebut,
Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan membaca kitab Allah, membaca Al-Quran bagus, tapi selalu membaca nilai tambah lebih bagus, gitu ya. Kita bertaubat pada Allah bagus, selalu bertaubat lebih bagus. Taibun, orang yang bertaubat. Tawwab, orang yang banyak bertaubat. Gitu. Naimun, orang yang tidur. Nuwam, orang yang banyak tidur. Dia dah. Bila disirah, ada sirah mubalarah tu. Itu. Baca Quran, bagus. Tapi selalu membaca Quran, lebih bagus. Tengok nilai value added tu. Dan tetap mendirikan solat serta mendermakan daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka. Mereka dengan amalan yang sedemikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Sebab ada perniagaan yang mengalami kerugian. Memang ada. Tuan-tuan mungkin sebahagian yang pernah mengalami buat bisnes besar-besaran ke kecil-kecilan, tapi ada juga yang tak untung kan. Supaya Allah menjemurdakan pahala mereka dan menambahi mereka daripada limpah kurnia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang yang bersyukur kepadanya. Tuan-tuan, ini nikmat kan? Ini nikmat. Nikmat ni apa sahaja. Harta, isteri, anak-anak, suami, kehidupan yang bahagia, jiran yang baik. Ini nikmat semua ni. Nikmat ni, dia boleh pergi hilang ni. Dan nikmat ini, dia boleh stay kat situ, malah bertambah-tambah. Ia akan hilang kalau kita kufur nikmat. Maksud, tak bersyukur. Tak bersyukur dengan nikmat mata, lihat maksiat. Nikmat telinga, dengar yang haram. Nikmat tangan, ambil barang orang ke, bersalam dengan perempuan yang bukan mahram ke, dan banyak maksiat lah. Ni lepas ni nanti. Ni lepas. Macam binatang lepas lah. Tapi kalau kita ikat dia stay kat situ, beranak-anak dari nanti kambing tu. Itu nak ikat macam mana nikmat ni? Ikat dengan syukur. Ikat dengan syukur. Dapat nikmat, first, Alhamdulillah. Kalau perlu sujud syukur. Kemudian, harta tadi, sedekah ke orang. Banyak sikit tu cerita lain. Banyak sikit cerita lain. Kemudian, apa? Gunakan, ya Allah, syukur, Alhamdulillah. Allah bagi saya keluarga yang bahagia. Syukur. Macam mana? Ajar isteri elok-elok. Anak elok-elok. Kita bukan nak bertemu di dunia je. Kita nak bertemu nanti di akhirat. Sebab itu, kalau tulis dekat hadiah, sampul hadiah tu ya, kotak hadiah tu, semoga bahagia sampai ke anak cucu. Sampai cucu je bahagia. Cicit tak? tak. Dia tak apa, boleh, silakan. Sebab dari segi urufnya, bila kita sebut semoga bahagia sampai ke anak cucu, bukan sampai cucu je, sampai bila-bila lah. Boleh, tak mengapa. Tapi rasanya lebih elok semoga bahagia sampai ke jannah. Ni bahasa moden ni, dia tambah-tambah sikit. Jannah tu bahasa Arab. Semoga bahagia sampai ke jannah, ataupun semoga bahagia sampai ke paradise. Ada ke orang tulis paradise? Tak. Ubah. Semoga bahagia sampai ke heaven. Oven. Nanti orang kata oven pula. Ambil mudah-mudah. Semoga bahagia sampai ke syurga. Masya Allah. Kalau Indonesia, sampai ke surga. S-U-R-G-A. Kalau kita di Shah Alam, S-Y-U-R. Whatever, yang penting difahami maksudnya. Baik. Termasuk dalam kalangan orang yang baik dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Dia ada dua ya. Salih dengan muslih. Dia beza. Ada satu surau dekat mana yang pakai jalan planetarium apa? Venus apa? Dekat sini Ustaz?
Dekat Subang. Kan pelik-pelik namanya Venus, Planetarium, apa tak tahu. Ada satu surau situ namanya surau Al-Islah. Ha, apa beza? Satu salih, satu islah. Sulh ataupun baik. Ini islah yang membaikkan. Ini salih, orang yang baik, bagus. Tapi belum tentu muslih, dia membaikkan orang. Orang yang salih ni bagus, solat, zakat, zikir, tak kacau orang pun. Tapi dia tak ikut program surau masjid. Dia tak contribute lah. Dia tak mengajar, dia tak, untuk dia seorang saja. Salih. Tapi kalau muslih, dia dah lah baik. Dia membaikkan orang. Mungkin dia mengajar. Tak pun dia khidmat kat masjid ni macam Tuan Haji Razak kita. Daripada dulu lagi beliau. Ya, kita doakan beliau. Masya Allah, sejak saya dijemput beliau dari tahun bila, tak tahu. Dengan Kak Hajah Zuraidah. Mereka dua ni lah yang aktif sekali. Masya Allah ya, Tuan Haji Razak tu bersemangat betul beliau. Masya Allah. Kita doakan beliau. Kena ada orang macam ni yang menggerakkan masjid ni. Itu namanya muslih. Kita belum tentu dapat. Kita baik dari sendiri kita. Tapi nak mengajar, segan. Nak tolong pun segan. Semua segan kita ni. Baik. Jadi, kalau kita dah dapat tahap jadi soleh pun Alhamdulillah. Tambah lagi, muslih. Buat program dengan orang. Kadang-kadang kita tak mengajar. Tapi kita yang jemput ustaz. Kita ya, macam Tuan Haji Razak. Macam Kak Hajah Zuraidah. Buatkan program macam ni, bagus ni, Alhamdulillah. Saya syorkan buat sebulan sekali ke, sebulan 2 kali ke, untuk sama-sama. Tuan-tuan dah bagus dah ada ustaz kat sini, Alhamdulillah. Sekali-sekala buat macam ni, kita buat suasana berbeza. Baik. Terus, kita berhenti pukul berapa ni Kak Hajah? Pukul 10. Berhentinya terpulang pada saya. Baik. Kalau terpulang pada saya, tuan-tuan tadi dah duduk 8.30 saya rasa ya. Jadi saya menunggu dalam kereta tadi untuk dapat signal bila mula. Sebab dalam jadual tadi 8.30 kan Kak Azhar. Saya sebenarnya memang standby 8.30. Tapi Zahir kata, Ustaz belum bersedia lagi. Itu yang saya tunggu tadi tu. Jadi kita berhenti pukul, dah makan, dah minum ni Kak Azhar? Sudah minum tuan-tuan? Tuan dah minum dah? Saya yang belum. Tak apa tuan, saya dah ada ini pun dah syukur. Kita berhenti pukul 10. Tuan-tuan nak berhenti pukul berapa? Dah lama duduk, tak apa, kita berhenti pukul 10.10. 10.10 kita berhenti sampai 10.30 ya. Nak minum silakan, nak pergi solat sediakan ya. Nak pergi tandas dan sebagainya. Nanti saya akan kongsikan amalan-amalan untuk kita amalkan ya. Tapi kita live hari ni kan mengaji ya. Saya sekarang ni tak berapa nak sangat kongsi amalan kalau live. Ini saya cakap terus terang ni. Kenapa? Sebab sekarang ini macam-macam manusia ni kan. Dia ambilnya sekerat-sekerat, yang itulah dia komen. Itulah yang saya jadi tak berapa nak kongsi. Biasanya kalau saya kongsi, saya akan kongsi tutup internet, last nanti baru saya kongsi. Sebab zaman sekarang ni hairan saya nah. Masya Allah. Walhal cukup nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti pukul 10 insya-Allah. Baik, mari kita lihat pada muka surat yang ke-6. Hadis fadilat di dunia. Apa dia? Dapat anugerah dan kedudukan. Orang yang baca Quran ni mendapat ketenangan. Satu, mendapat rahmat Allah, dikerumuni oleh para malaikat. Kalau malaikat kerumuni, jin, iblis dan syaitan lari. Orang yang maaf ya, diuji Allah sekarang mungkin kena perbuatan orang, banyak baca Quran. Sabar. Walaupun dah mungkin 2 tahun dah. InsyaAllah kita kongsi amalan hari ini. Tapi nanti last lah tutup internet nanti. Baru saya kongsikan amalan tu. Ada amalan untuk orang yang dah bertahun-tahun dia mengalami benda tu lah. Dia dah berubat dah. Jangan berhenti. Pergi hospital jangan berhenti. Pergi berubat orang yang pandai jangan berhenti.
Cuma amalan nanti tu saya akan kongsikan untuk ikhtiar diri sendiri. Baca diri sendiri. Amalan tu ada dalam kitab ini. Amalan tu semuanya ada dalam kitab ini. Ada 3 amalan kena baca. Semalam waktu saya mengajar di Masjid Negeri Shah Alam, nak balik tu ada seorang kakak ajar tu tahan saya. Dia dah lama ikut pengajian saya lah. Dan dia bagi tahu dia sakit. Saya pun tanya, sakit apa? Sakit dibuat oleh orang. Dan dia minta izin untuk amalkan macam-macam. Dan saya bagi tahu ada beberapa amalan, usahakan untuk amal. Alhamdulillah. Semalam, mudah-mudahan dia cepat sembuh lah. Itulah hadirin, rambut kita sama. Rambut sama, kadang-kadang putih. Rambut sama putih, sebab yang buat tu rambut dah uban dah pun. Kadang-kadang tak ada rambut. Maaf ya, kawan saya ustaz, dia kata dia dibuat oleh orang. Yang buat dia tu ustaz juga. Itulah. Yang namanya apa? Hasad. Hasad. Dia tak, hasad ni, nak tahu kita ada hasad kata SMS. SMS. Senang hatinya melihat orang lain susah, susah hatinya melihat orang lain senang. Hasad dah tu. Jangan tengok orang ni, tengok dia sendiri. Tengok orang ni pandai sikit, hasad. Dapat increment gaji tinggi, hasad. Bagus baca Quran, hasad. Itulah dia. SMS. Senang melihat orang lain susah. Susah hati melihat orang lain senang. Selalunya hasad ni berlaku sama jenis. Selalunya. Budak sekolah dia akan hasad dengan siapa? Budak sekolah. Tambah lagi satu kelas dengan dia tu. Maaf ya. Orang jual nasi lemak dia akan hasad dengan siapa? Orang jual nasi lemak dia takkan hasad dengan tukang kasut. Apa? Matching tak matching dia tu. Cikgu hasad dengan cikgu. Maaf ni. Pegawai masjid hasad dengan pegawai masjid. Yang lebih bahaya, ustaz hasad dengan ustaz. Paling bahaya, ulama hasad dengan ulama. Itulah. Untuk amalan awal, yang ni tak apa saya kongsi. Untuk amalan awal, kalau kita rasa kita dizalimi orang, kalau rasa macam dizalimi orang, ditipu orang, ataupun ada orang buat ugutan, ancaman, antara amalan guru kita, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. 33 kali lepas solat sebagai pendinding diri, keluarga dan rumah tangga kita ya. Apa dia tadi? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu ayat Al-Quran. Tak ingat saya Ustaz Ahmad ayat yang keberapa tu Ustaz? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Baca 33 kali setiap kali lepas solat. Zuhur 33, Asar 33, begitulah setiap untuk pendinding diri kita, keluarga dan anak-anak. Kalau dapat ugutan, ancaman, ataupun ada orang zalim dengan kita, baca itu ya. Baik. Surah apa aja? Ali Imran ayat 54. Surah betul Ustaz? Ali Imran ayat 54. Pendek tu je. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita ijazahkan ya pada tuan-tuan dan siapa yang ikut kami secara live ini sebut kami terima. Itu amalan dia daripada orang-orang yang salih amalkan tu. Baik, kita sedikit lagi dalam 7 minit. Tafadhal Ustaz, termasuk dalam kalangan orang yang baik dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Nombor 1 Ustaz. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, yaitu masjid, termasuk juga surau ya. Termasuk juga surau. Masjid termasuk juga surau. Kalau madrasah, katalah madrasah tu dibuat solat Jumaat, termasuk juga madrasah. Sambil membaca kitab Allah Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan turun ketenangan kepada mereka. Satu, ketenangan akan turun. Rahmat Allah meliputi mereka. Dua, para malaikat mengerumuni mereka. Tiga, dan Allah menyebutkan kebaikan mereka kepada makhluk-makhluk di sisinya. Di sisinya maksud para malaikat. Kan tak seronok kan kita disebut kita. Kemudian termasuk dalam kalangan orang yang baik dan memberikan kebaikan pada orang yang lain daripada Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kal-utrujah طعمها طيب وريحها طيب ومثل الذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها." Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah uturujah, itu limau sitrus. Rasanya sedap dan baunya wangi. Sedangkan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah tamar atau kurma, rasanya sedap tetapi tidak berbau wangi. Jadi kenapa dipanggil buah kurma tadi? Sebab orang yang beriman tu mesti mahalnya tadi apa Bang Haji? Iman dengan akidah tadi mahal ya. Tapi tambah lagi bagus kalau dia baca Quran. Baik. Menjadi ahlullah, iaitu para wali Allah dan kekasih Allah. Jangan pula lagi baca Quran jadi wali semua jadi wali ni. Wali dalam arti kata pilihan Allah. Allah yang pilih kita baca Quran tu. Orang yang tak baca Quran belum dapat pilihan Allah lagi. Itu yang namanya wali tadi tu. Jangan pula lagi jadi wali Allah. Lagi semua kembang hidung jadi wali Allah semua. Memang ada orang yang betul-betul dipilih oleh Allah. Itu orang wali. Daripada Sayyidina Anas bin Malik, dia berkata, ada seorang ma'ajah tanya saya, apa beza Sayyidina dengan Sayyidina? Bezanya ialah Sayyidina itu sebutan yang fasih dalam bahasa Arab. Sayyidina itu sebutan bahasa Melayu. Jadi kalau nak baca dengan sebutan Arabnya, Sayyidina boleh, Sayyiduna boleh, Sayyidana boleh. Ambil mudah-mudahlah Sayyidina. Kalau Sayyidina, Sayyiduna, Sayyidana itu orang Shah Alam. Kalau orang Arab, Sayyidina, Sayyiduna, Sayyidana. Kalau saya senang sebut Sayyidina sebab dia kasrah. Bila kasrah ni nampak senang kita sebut, mudah. Sebab kalau ra tu baris atas jadi ra. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jadi macam tafkhim, tebal. Kalau bawah ri tu tarqiq, iaitu ringan kita sebut. Gitu ya. Jadi apa beza tadi Sayyidina dengan Sayyidina? Bezanya orang Arab dengan orang Shah Alam. Kalau Sayyidina orang Melayu, Sayyidina orang Arab. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Qalu, "Ya Rasulullah, man hum?" Qala sallallahu alaihi wasallam, "Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh." Sesungguhnya antara manusia ada yang menjadi ahli Allah. Pilihan Allah. Jadilah pilihan Allah siapa? Mereka iaitu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah mereka?" Baginda menjawab, "Mereka adalah ahli Al-Quran. Mereka lah ahli Allah dan orang yang diberi keistimewaan di sisinya." Kita kalau ketua kita bagi kita something, berbunga-bunga rasanya. Kalau seorang ustaz tu hadiahkan, Haji, ini hadiah untuk Haji. Ya Allah Ustaz, bukan apa pun, buku amalan. Berbunga-bunga, bawa sampai mati. Gitu. Sehari itu guru kami almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari Al-Nadawi Al-Maliki bersama dengan kami. Lalu beliau keluarkan duit dalam poket dia. Saya tengok duit itu 100 yang berlipat. Beliau kata, duit ni
dibagi oleh seorang guru dekat Batu Pahat Johor. Siapa dekat sini? Orang Batu Pahat. Dekat Batu Pahat Mall tu, dulu di sebelahnya tu ada satu perkampungan Melayu. Nama saya, perkampungan tu ada bunyi wong-wong sikit, apa tu? Long wong apa tak tahu. Nah. Wong apa tak tahu. Solo. Kedai makan. Kalau wong Solo, itu kena order itik, kena order bebek. Bebek tu itik rupanya. Sedap. Masya Allah. Bebek panggang, salai ataupun bebek goreng. Kemudian minum avocado. Masya Allah. Lepas ni kita tengah hari nanti kami dengan Ustaz Ahmad jangan sedia makan. Kami nak keluar cari bebek. Nah, saya itu pergi ke Banjarmasin. Daurah lah. Ikut daurah guru. Kawan-kawan bawa ke Wong Solo tadi lah. Wong Songo, Wong Solo, Ustaz? Wong Solo. Pergi ke Wong Solo. Lepas tu kawan tu kata, Ustaz mesti rasa air ni. Kalau Ustaz rasa sekali, nak lagi sekali. Air apa tu Bang Haji? Punya air avocado tu kan. Saya tak pernah minum lagi. Dia ada coklat dalam tu. Order bebek, Masya Allah. Nah, bebek panggang dengan kicap. Allah. Terasa sekarang ni. Nah. Jadi, makan. Lepas tu, dia buat avocado tadi. Dia seal kan. Kita tepuk gitulah. Ustaz kena goncang dan bagi coklat tu ni dengan tu ya. Dan bismillah. Ya Allah. Satu lagi. Sedap sangat. Nanti try tuan. Sedap. Avocado campur dengan coklat. Ke sini ada pakar buat. Wong Solo. Tak ingat saya ada Wong juga. Itu tadi apa Ustaz? Wong Solo. Yang kedai tadi. Wong Solo kan. Itu Wong Solo. Di situ dulu ada satu perkampungan tapi dah diratakan jadi kawasan Batu Pahat Mall. Ada seorang wali Allah di situ dulu terkenal. Namanya Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Dah meninggal dah. Wali Allah besar tu. Jadi guru saya tadi bagi tahu kat kami ni. Dia kata duit ni dibagi oleh Syekh tu dulu lah. Habib. Nah, saya sayang sangat duit ni saya tak gunakan. Lampau ke? Sayang kita ni ambil keberkatan para awliya. Tak dibelanja duit tu.